Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aidawati binti Abdillah daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Hari ini saya akan membentangkan hasil kerja saya yang bertajuk Kesediaan Pelajar terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran Norma Baru di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Kajian ini melihat kesediaan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran norma baru di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan penerimaan pelajar terhadap PMP norma baru ini dan kemudian sedia ada yang mempengaruhi pelaksanaan PMP norma baru ini. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan sampel kajian yang terdiri daripada 81 orang pelajar daripada semester 3 dan 4 JTMK dan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Data yang dikutip dan dianalisis dengan perisian SPSS. Data yang telah diperoleh dan dianalisis akan dipersembahkan dalam bentuk peratusan dan scoring yang kemudiannya akan diinterpretasikan dalam bentuk jadual. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesediaan penerimaan pelajar terhadap PMP norma baru berada pada tahap sederhana. Namun begitu, kesediaan kemudian sedia ada yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran secara norma baru menunjukkan tahap yang tinggi. Kata kunci untuk episod ini ialah kesediaan pengajaran dan pembelajaran norma baru. Pengenalan. Kehadiran virus COVID-19 telah memberi impak yang besar bukan sahaja terhadap pembangunan sosial dan kesihatan manusia sejagat, malah struktur proses pengajaran dan pembelajaran seluruh dunia juga terkesan dengan penularan wabak ini. Krisis global akibat penularan COVID-19 ini bukan sahaja memberikan kesan yang buruk terhadap ekonomi negara, malah turut menyebabkan aktiviti PMP di semua institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terganggu dan tertangguh. Menerusi kenyataan media yang bertarikh 27 Mei 2020, KPT mencadangkan semua aktiviti PMP dilaksanakan secara atas talian sehingga 31 Disember 2020. Norma baru dalam PMP dilaksanakan menerusi pelbagai platform seperti Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Telegram, WhatsApp dan sebagainya agar pelajar tidak ketinggalan dalam proses PMP. Suasana PMP secara norma baru terus mendapat perhatian masyarakat terhadap pelaksanaannya dalam konteks pendidikan di Malaysia. Untuk kajian ini terdapat dua objektif iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti kesediaan penerimaan pelajar dalam pelaksanaan pembelajaran secara norma baru dan yang kedua, untuk mengenal pasti kesediaan kemudahan sedia ada yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran secara norma baru. Penyataan masalah. Dalam tempoh sekatan pergerakan akibat COVID-19, PMP secara atas talian bukan lagi satu pilihan tetapi keperluan. PMP norma baru ini merupakan satu keperluan penting dalam pendidikan revolusi industri 4.0 untuk generasi sekarang. Susulan daripada penularan wabak COVID-19 yang melanda, pertemuan secara bersemuka antara pensyarah dan pelajar terpaksa dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi persidangan video seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Hangout, WhatsApp dan lain-lain aplikasi yang sesuai dalam proses PMP untuk menyokong pembelajaran norma baru ini. Pelajar terpaksa bersedia dari pelbagai aspek seperti kemudahan yang diperlukan untuk proses PMP secara atas talian seperti capaian internet dan sebagainya. Terdapat cabaran di mana pelajar perlu mahir menggunakan segala platform digital dan teknologi yang ada. Pensyarah juga perlu bersedia untuk berhadapan dengan situasi pelajar yang tiada akses internet serta memiliki peranti yang bersesuaian untuk belajar secara maya. Kajian literatur. Pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran ialah suatu tugasan atau aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Proses pengajaran tidak akan berlaku tanpa salah satu daripadanya.
Pembelajaran juga merupakan proses di mana individu dapat mengubah sikap dan tingkah laku mereka untuk berkembang secara berterusan dan kekal serta mampu menggunakan ilmu dan kemahiran yang diperolehi. Pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran atas talian merupakan sesuatu proses yang melibatkan penyambungan kepada komputer dan internet. Penggunaan internet digunakan untuk mengakses bahan pembelajaran, untuk berinteraksi dengan pensyarah dan rakan-rakan, serta untuk mendapatkan sokongan semasa proses PMP. Norma baru. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, norma ialah ukuran untuk menentukan sesuatu. Norma juga bermaksud peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat dan sebagainya. Norma baharu pula merupakan peraturan yang diterima atau diguna pakai oleh masyarakat disebabkan berlakunya sesuatu perkara seperti pandemik penyakit berjangkit. Metodologi. Instrumen pengumpulan data melalui soal selidik diedarkan kepada 81 orang pelajar semester 3 dan 4 JTMK PSMZA. Kajian rintis. Nilai perkali kebolehpercayaan yang didapati bagi setiap item terdapat dalam borang soal selidik seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Terdapat dua aspek untuk yang dinilai, iaitu aspek pertama, kesediaan penerimaan pelajar di mana alfa Cronbach yang diperoleh ialah 0.919 dan aspek kedua, kesediaan kemudahan sedia ada yang mendapat nilai 0.931. Dapatan kajian. Demografi untuk jantina, daripada 81 responden, responden untuk lelaki adalah seramai 32 orang yang melibatkan 39.5%. Untuk perempuan pula, bilangan respondennya adalah 69 orang yang melibatkan 60.9%. Bagi negeri menetap pula, negeri tertinggi bilangan respondennya adalah negeri Terengganu iaitu sebanyak 42%, diikuti oleh Selangor 15 responden sebanyak 18.5%, Kelantan 12 responden melibatkan 14.8%, Pahang 9 responden 11.1%, Perak 4 responden melibatkan 4.9%, dan Johor, Kuala Lumpur masing-masing 2 responden yang melibatkan 2.5%, dan seterusnya Kedah Negeri Sembilan dan Labuan 1 responden yang melibatkan 1.2%. Untuk aspek kesediaan penerimaan pelajar terhadap pembelajaran secara norma baru, secara keseluruhannya dapatan ini menunjukkan tahap sederhana yang melibatkan scoring sebanyak 3.654. Item tertinggi melibatkan item yang kelima, iaitu saya tidak mahu ketinggalan menggunakan kaedah baru dalam pembelajaran. Scoring yang dicatatkan adalah 3.914. Dan item yang paling rendah untuk aspek ini ialah item yang ke-9, iaitu saya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai ICT dan perkomputeran yang melibatkan scoring 3.370. Untuk aspek kesediaan kemudahan sedia ada yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran secara norma baru, secara keseluruhannya dapatan ini menunjukkan tahap yang tinggi di mana scoringnya ialah 4.249. Item yang paling rendah melibatkan item yang keempat, iaitu saya mempunyai capaian internet yang laju yang mempunyai scoring sebanyak 3.0 yang mencatatkan tahap sederhana. Item yang paling tinggi dicatatkan untuk item kedua, iaitu saya mempunyai telefon pintar yang menunjukkan scoring 4.235. Perbincangan secara keseluruhannya, untuk aspek kesediaan pelajar dalam pembelajaran secara norma baru berada pada tahap sederhana. Dapatan kajian keseluruhan menunjukkan scoring 3.654.
PMP secara norma baru ini perlu dititik beratkan dan diberi perhatian kerana pelajar adalah pelanggan utama di setiap institusi pendidikan. Hasil pembelajaran yang ingin dicapai tidak akan diperoleh jika pelajar tidak bersedia dan sama-sama terlibat dalam proses PMP secara norma baru ini, walaupun pensyarah bersemangat menyediakan pelbagai bahan PMP untuk menarik minat dalam proses PMP secara baru ini. Untuk aspek kemudahan sedia ada yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran secara norma baru, secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi yang melibatkan skor min pada 4.249. Item yang paling tinggi tadi melibatkan pelajar mempunyai telefon pintar. Boleh dikatakan hampir semua pelajar di IPT sekarang mempunyai kemudahan telefon pintar. Namun masih juga terdapat kekanan dalam pelbagai kemudahan dan infrastruktur dalam meneroka pembelajaran platform digital ini, terutama dalam masalah campaian internet yang melibatkan item yang paling rendah dalam aspek kemudahan ini. PMP secara dalam talian boleh menjadi pilihan utama bagi pelajar yang tidak mempunyai masalah peranti dan capaian internet. Bagi pelajar yang mempunyai kekangan dari segi peranti dan capaian internet, Menteri Pengajian Tinggi iaitu Datuk Dr. Noraini telah mengumumkan dalam Majlis Pencarian Pakej Pelan Data dan Peranti kepada pelajar institusi pengajian tinggi bahawa KPT telah memperuntukkan sebanyak 24 juta bagi bantuan pelan data kepada 320,396 pelajar dari kategori B40. Jadi di sini kerajaan masih lagi memberi bantuan kepada pelajar yang mempunyai masalah untuk membuat proses PMP secara norma baru ini. Kesimpulannya, pelaksanaan PMP di IPT akan menjadi lebih kreatif dan fleksibel dalam memastikan pelajar dapat meneruskan proses PMP dengan lancar. Bantuan dan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan juga banyak membantu meringankan beban yang dihadapi oleh pelajar dalam situasi semasa berkaitan pandemik COVID-19 dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaiknya. Semua pihak yang terlibat perlu bekerjasama dalam menghadapi norma baru ini. Garis panduan pelaksanaan PMP dan segala amalan yang baik perlu dipatuhi bagi memastikan institusi pendidikan dapat melaksanakan proses PMP dengan sempurna. Krisis COVID-19 telah banyak membantu sektor pendidikan dengan memaksa kita untuk mempercepatkan kewujudan persekitaran pendidikan yang berinovasi dan berteknologi tinggi. Sekian, terima kasih.